Assalamualaikum and hi everyone. My name is Asima Husna binti Ahmad Yusri with metric number A175664. This video presentation is for my assignment for EPPE 2053 Economic Malaysia. So, the title of this video is COVID-19 and the Malaysian Economy. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa jenis coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome Relate Coronavirus (MERCOV). Coronavirus terbaru yang ditemui di Wuhan, China adalah coronavirus 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus terbaru dan Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa berhubung dengan pihak antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk mempelajari karakteristik dan behavior virus ini. Wabak COVID-19 pada awalnya ditemui pada 23 Januari 2020. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan telah menerima 3 laporan, 2 di Sabah dan 1 di Selangor, disyaki dijangkiti coronavirus. Namun, KKM telah mengesahkan kes di Sabah adalah negatif pada ketika itu. Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 terus berleluasa, Perdana Menteri telah pun melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP pada 18 Mac 2020 sehingga 28 April 2020. Pelaksanaan Perintah Kawalan diperketatkan PKPD mulai 26 Mac 2020 khususnya kepada negeri-negeri yang mencatatkan kes yang tinggi. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPP pada 12 Mei 2020 sehingga 9 Jun 2020. Dan kini, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP telah pun dilaksanakan mulai 10 Jun 2020. Now, I will explain about COVID-19 infection prevention measure. Number 1, practice a high level of personal hygiene at all times, such as frequent hand washing with soap and water or use hand sanitizer. Number 2, always bring and use face mask. Number 3, avoid visiting crowd place and hang out with individual with COVID-19 symptoms. Number 4, avoid visiting farm, market that sell live animal, slaughterhouse or touching animal. And lastly, avoid consume raw or undercooked animal product. Kesan COVID-19 kepada ekonomi negara. Bank Negara Malaysia menjangkakan keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2020 adalah di antara negatif 2% hingga 0.5%. Malaysian Institute of Economic Research melalui kenyataan rasmi pada 24 Mac turut berpendapat bahawa KDNK akan jatuh dari 4% ke negatif 2.9%, di mana 2.4 juta rakyat akan kehilangan pekerjaan. International Monetary Fund IMF menjangkakan ekonomi Malaysia merosot 1.7% berikutan kemerosotan KDNK ASEAN 5 yang susut 0.6%. IMF juga mengunjurkan KDNK akan berkembang pada tahun 2021 pada 9%. Jadi, rakyat Malaysia yang lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti harian ini secara tidak langsung akan memberi kesan kepada sektor ekonomi seperti pelancongan, perkhidmatan dan tempoh masa yang diperlukan untuk ekonomi pulih kembali. Kesan COVID-19 kepada individu. Laporan survey khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu pusingan 1 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia mencatatkan lebih daripada 2/3 daripada responden bekerja sendiri mempunyai simpanan yang hanya cukup kurang daripada sebulan. 77.2% majikan dan 82.7% pekerja swasta pula mempunyai simpanan kewangan yang hanya mencukupi sehingga 2 bulan. Manakala 78.9% pekerja GLC dan 75.2% pekerja MNC mempunyai simpanan kewangan
yang cukup sehingga 4 bulan. Seterusnya, kesan lain bagi COVID-19 terhadap individu adalah pembelajaran dan pekerjaan yang dilakukan secara atas talian di mana ia memerlukan rangkaian internet yang kukuh. Kesan COVID-19 kepada perusahaan. Laporan survei khas kesan COVID-19 kepada ekonomi dan individu Pusingan 1 Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan sektor pertanian dan perkhidmatan didapati mencatatkan peratusan kehilangan pekerja yang lebih tinggi berbanding sektor lain, masing-masing 21.9% dan 15%. Di kalangan sektor pertanian, pekerja di subsektor perikanan dan pertanian perladangan masing-masing kehilangan pekerjaan sebanyak 33% dan 21.1%. Bagi sektor perkhidmatan, pekerja di subsektor perkhidmatan makanan dan minuman kehilangan pekerjaan sebanyak 35.4%, diikuti subsektor pengangkutan dan penyimpanan 18.7%. Next, the gradual opening of the economic sector to enhance the national economy is to the sector manufacturing, plantation and agriculture, mining and quarrying, food delivery service, and construction on the execution of the Movement Control Order. Pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat. 3 Prihatin Goals. Number 1, protect the people. Number 2, business support. And number 3, strengthen the economy. The government has introduced economic stimulus package, including the 260 billion supplementary care and concern SME package. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit intipati prihatin bagi matlamat 1. Pengeluaran KWSP akaun 2 bagi 500 sebulan terhad sehingga 6,000 selama 12 bulan. Bantuan kepada pelajar IPT secara on-off sebanyak RM200. Moratorium 6 bulan pembayaran balik pinjaman yang diperuntukkan sebanyak 100 bilion. Seterusnya adalah intipati prihatin bagi matlamat kedua adalah tambahan bantuan kemudahan khas PKS dan usahawan mikro yang diperuntukkan sebanyak 4.5 bilion ringgit. Meningkatkan aliran tunai pemilik syarikat sebanyak 10.4 bilion ringgit. Kemudahan skim jaminan sebanyak 50 bilion ringgit Malaysia. Baiklah, bagi intipati matlamat ketiga adalah pelaksanaan projek-projek kecil sebanyak 2 bilion ringgit dan mempercepatkan projek infrastruktur bagi projek pembangunan termasuk ECRL, MRT 2 serta NFCP. Pelanjana semula ekonomi negara penjana. 3 teras penjana ialah memperkasakan rakyat, kedua melonjakkan perniagaan dan yang ketiga merangsang ekonomi. So, in total, there are 40 initiatives worth 35 billion under penjana. Of this amount, 10 billion is a direct fiscal injection from the government. Jadi, saya akan menerangkan sedikit intipati daripada penjana berdasarkan teras pertama. Mai 30, pas perjalanan bulanan tanpa had bernilai 30 sebulan selama 6 bulan bagi mengurangkan kos pengangkutan harian rakyat. Bantuan tunai secara on-off sebanyak RM300 kepada ibu tunggal, OKU dan sukarelawan, program khidmat bantu di rumah dan geran kepada NGO terpilih. Internet percuma sehingga 1 GB dari 8 pagi hingga 6 petang serta akses percuma tanpa had untuk laman dan aplikasi COVID-19 seliaan kerajaan. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit intipati teras kedua dalam penjana. Yang pertama, menggalakkan perusahaan mikro dan perusahaan kecil sederhana PKS dalam e-dagang dengan menyediakan bantuan latihan subsidi dan sokongan jualan oleh penyedia platform. Kedua, 2 bilion dana pembiayaan PKS penjana untuk menyokong operasi perniagaan. Dan yang ketiga, 500 juta pembiayaan mudah
melalui Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan Majlis Amanah Rakyat MARA bagi syarikat Bumiputra yang terjejas. Bagi intipati ketiga, iaitu merangsang ekonomi adalah e-penjana, iaitu RM50 yang dipadankan sama dengan voucher diskaun dan cashback bagi pembelian fizikal. Kedua, dana penjana nasional sebanyak 600 juta bagi memacu pendigitalan dan perniagaan dan inovasi. Dan akhir sekali adalah 350 juta bagi skim pembiayaan mikro agro makanan. Kesan kadar pengangguran disebabkan COVID-19. Kadar pengangguran di negara ini diunjurkan dalam lingkungan 3.5% hingga 5.5% menurut Jabatan Perangkaan Statistik Malaysia. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, bagaimanapun langkah kerajaan membuka sektor ekonomi dalam tempoh PKP telah pun menyediakan pakej rangsangan ekonomi bagi membantu pekerja dan isi rumah menghadapi situasi kritikal pada masa kini. Berdasarkan laporan statistik utama tenaga buruh di Malaysia Mac 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Statistik Negara, jumlah penganggur meningkat 17.1%. Sementara itu, status permintaan dan penawaran buruh pada suku pertama 2020 memberi isyarat awal ketidakseimbangan dalam pasaran buruh. In conclusion, all citizens should play their respective role to fight COVID-19 pandemic from spread. Hopefully, the Malaysian economy will recover by 2021. And thank you.